Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni ada tajuk yang menarik sikit. Saya ada buat short video. Okey, nanti saya akan post. Okey, saya akan membincangkan tentang tajuk liquidity. Okey, tajuk ni adalah tajuk yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita sebagai trader. Sebab kita kena tahu dekat mana liquidity. Okey, sebab liquidity ni adalah yang drive the market. So kita kena tahu sebelum kita entry. Kalau tak, entry kita boleh dikatakan membuta tuli dan berdasarkan pada technical analysis saja. Tapi jangan salah faham ya. Technical analysis tak salah. Tak pernah salah pun. Okey, technical analysis ni kegunaannya adalah untuk menentukan arah market direction. Kita tahu dia nak pergi naik ke, nak turun ke, dekat mana ke. Tetapi kita kena gunakan konsep liquidity pada depth of market untuk apa? Untuk kita tahu dekat mana harga terbaik untuk entry ataupun exit. Okey, itu kegunaan utama depth of market DOM yang saya guna. Dan kemudian saya akan explain about liquidity lebih lanjut untuk anda semua, untuk anda faham apa itu liquidity dan sebab apa liquidity itu sangat penting. Okey, jom. Okey, liquidity. Okey, untuk pengetahuan semua, liquidity ini terdapat pada semua time frame, yakni period, masa. Dan ia merupakan blood of the market. Tiada liquidity, tiada trade. Bila cakap blood, ia adalah satu yang sangat penting. Mana manusia tak ada blood kan, tak ada darah kan. Okey. Okey, dan kemudian market ni adalah mekanisme yang menemukan buyers dan sellers. Okey. Limit order book ataupun singkatan dia LOB adalah tempat di mana buyers dan sellers bertemu, kemudian auction berlaku. Auction ni kalau kita Google maksud dia lelongan. Alah, masa lelong lah akan jadi bertemu buyer dengan seller. Okey, kemudian LOB ni secara asasnya armnya adalah keseluruhan supply and demand. Keseluruhan supply and demand yang kita boleh nampak. Okey. LOB dapat dilihat melalui bookmap menggunakan heat map. Okey. Okey. Kena ingat ya, konsep penting ya. Ni konsep penting dalam bahasa Inggeris saya tulis ni. Okey. Market participants provides liquidity by placing limit orders or they consume liquidity by market orders and instant orders. Apa maksud dia? Okey, maksud dia market participant, sesiapa yang masuk dalam market ni, dia sebenarnya memberikan liquidity. Macam mana? Okey, dengan meletakkan limit order ataupun dia consume ataupun dia bahasa mudah dia makan liquidity dengan menggunakan order, market order ataupun yang kita panggil yang senang faham instant order lah, instant buy, instant sell. Okey. Okey, kemudian liquidity pada bookmap berbentuk heat map. Okey, apa yang anda nampak saya ni adalah normal bookmap chart. Okey, normal bookmap chart. Okey, apa yang saya bulatkan ni, ini adalah liquidity. Ini adalah pembahagian antara yang dah berlaku sebelum ni. Ini adalah current price. Okey. So kita nampak dekat sini ini adalah liquidity yang berlaku pada sebelum kejadian lah, macam ni pada contoh 11 Disember 18 pukul 6 petang macam ni lah. Ni liquidity pada 6 petang, ni liquidity pada pukul 21 pukul 9 malam, macam tu lah. So inilah liquidity. Sebab apa bookmap ni special? Dia tunjuk liquidity menggunakan heat map. Okay, ini heat map yang color-color ni. Hitam ni pun heat map juga, bukan tak heat map, biru pun heat map juga. Cuma bila color dah merah dengan orange ni lagi tebal, dia maksud dia punya order tu lagi tebal. Sebagai contoh, saya ambil contoh dekat sini lah. Dekat sini dah 108 lot. Ni color dah orange merah ni sini. Kemudian dekat sini 19 lot je. Color biru macam hitam dah.
Jadi bila makin tebal liquidity tu, color pun makin merah-merah macam tu. So itu kita cara nak baca liquidity yang asas lah menggunakan bookmap. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Dan ini adalah liquidity yang menunjukkan dekat mana support and resistance. Okey, ini saya dah tulis siap-siap. Maksud saya tulis siap-siap tu macam mana kita nak baca bookmap, nak baca liquidity menggunakan bookmap ni? So sini kita nampak kita ada chart bookmap. Kemudian kita ada bid dengan ask. Bid adalah buy limit, ask adalah sell limit. Kemudian tahap liquidity sama ada nipis atau tebal. Bukan sama ya. Sama ada nipis atau tebal. Nampak ni tak sama value. Lagi value tebal, lagi dia merah. Okey. Basically liquidity ni kita boleh umpamakan seperti whole picture supply and demand lah, macam cakap tadi. Supply and demand and resistance and support. Tengok ni dekat price yang high liquidity ni dia jadi strong resistance, support dan support. Dan di setiap keadaan liquidity yang tinggi ni, tak kira support atau resistance, mesti akan ada reaksi pada price. Sama ada dia menolak ataupun dia absorb ataupun dia break. Itu semua kita akan cover part ni. Kita akan cuma basic saja. Okey, kemudian kita kena nak kena bayangkan sikit lah untuk pengetahuan lebih tentang liquidity ni. Okey, cuba kita bayangkan market ni adalah berbentuk menara bergambar KLCC yang tinggi. Okey, macam mana KLCC? Macam ni KLCC. Okey. Okey, dan price boleh naik sehingga memecahkan shilling, yakni resistance KLCC, atau turun sehingga menembusi dasar lantai, yakni support KLCC. Market sememangnya mempunyai banyak lapisan shilling, resistance dan lantai, yakni support. Ia boleh dibayangkan seperti LOB, limit order book, yang kita kenali sebagai liquidity. Okey, setiap shilling dan lantai pula mempunyai ketebalan yang berbeza. Ada yang tebal dan ada yang nipis. Okey, ini adalah contoh menara KLCC tadi lah. Kalau kita bayangkan inilah current price, belah kiri kita adalah bid, belah kanan adalah ask, dan shilling, dan setiap shilling ni ketebalan tak samalah. Okey, shilling ataupun resistance, lantai ataupun support. Kemudian konsep seterusnya pula, apa yang kita kena tahu? Okey, sesuatu mesti makan shilling supaya price boleh naik. Pemakan ini dikenali sebagai market order ataupun instant order. Apabila pemakan ini berada dalam market, ia akan memakan shilling lalu menyebabkan shilling menjadi nipis ataupun pecah, breakout. Okey, ini semua adalah berdasarkan kuantiti instant order buy pada masa tersebut. Maksudnya yang lagi besar lagi senang nak pecah atau nipiskan kawasan shilling tu. Okey, kemudian kita kena tahu yang kita selalu dengar harga rumah naik kerana terdapat banyak buyer daripada seller. Tapi ini mustahil sebenarnya, tahu tak? Pernah fikir tak mustahil benda ni? Mustahil sebab apa? Sebab market ni adalah satu mekanisme yang menemukan buyer dan seller. Okey. Kita kena faham yang tiada seller, kita ni tak boleh nak beli apa-apa pun. Okey, kemudian seterusnya harga naik kerana pemakan instant order ni makan kesemuanya pada sekian shilling. So dia consume all at a specific price level dan dia menyebabkan pemakan seterusnya perlu memakan pada shilling yang lagi atas. Kalau shilling ada A, B, C, dia makan A, B dan C. Dan situ harga yang tertinggi. Okey, ada contoh special lah saya buat khas untuk anda semua. Saya bagi contoh situasi. Okey, kerajaan Malaysia menurunkan overnight policy rate OPR berikutan situasi semasa COVID-19. Kan kita tahu kan OPR dah turun sana ni. Loan pun rate dah rendah. Kita turun banyak ya OPR sana ni, latest 0.75 1.75. Silap. Okey, silang balik. Lalu menyebab kerajaan menurunkan overnight policy rate OPR
berikutan situasi semasa COVID-19 lalu menyebabkan harga loan rumah dan rumah dua-dua sekali menjadi turun. Kita ambil contoh di Bangi. Kawasan tumpuan utama terdapat 100 willing buyer mahu membeli rumah pada kawasan berkenaan kerana rate bank yang rendah. Sebab dia selalunya instrumen rendah lah daripada sebelumnya. Okey, apa info yang kita ada? Okey, 100 willing buyers untuk harga rumah sekitar 400k. Oh, saya tertinggal 400k sini ya. Alamak. Okey, kemudian apa yang kita tahu? Ada 100 willing buyers, ada bajet nak beli rumah sekitar harga 400k. Okey, sellers. Saya nak kena betulkan, saya tertinggal ayat dekat sini. Mahu beli rumah pada kawasan berkenaan pada harga 400k. Okey, seller. Apa yang kita ada info dekat seller? Dalam situ ada 60 seller mahu menjual pada harga 330k. Kemudian 20 seller mahu menjual pada harga 350k. Dan kemudian 20 lagi sellers mahu menjual pada harga 380k. So ada 3 harga. Dan setiap harga ni ada kenaikan 20k, 20k. Okey, jadi apa yang terjadi dekat sini ni? Ni menarik. Tadi kita ada 100 willing buyers, right? Okay. So 60 buyers pertama ni dia dapat harga RM 330k. So harga rumah 330k ni habis liau. And then baki 40 buyers terpaksa membeli pada harga RM 350k. Itu pun ada 20 unit saja, 20 saja. Kemudian baki lagi 20 buyers terpaksa membeli pada harga 380k. So harga ni pun semua ni habis. Seller ni pun semua dapat menjual semua harga rumah. Sebab apa? Sebab tadi awal bajet semua 400k. Kat sini kita kenal pasti apa yang di sebalik tu. Apa di sebalik. So kita kena tahu yang siapa cepat dia dapat. Betul tak? Betul kan? Okey. Ini sebenarnya nama lain dah ataupun yang kita boleh faham dalam rules, FIFO rules. Okey, first in, first out. Even dalam transaction memang ada first in, first out. So dekat sini kita nampaklah yang buyer ni dia terpaksa absorb kenaikan harga pada setiap tangga harga lalu menaikkan harga seterusnya memecahkan resisten. So dia kena makan lah kalau macam ni 330k. Dia terlambat dia dapat 350k. Dia terlambat dapat 380k. Tapi still within the budget. So still dia boleh lagi lah. Jadi sebab tu dia harga tu naik. Buyer ni dia kena absorb kenaikan harga tu. Tetapi kalau apa yang dia sebaliknya? Kalau katakan ada 200 sellers bukan 60. Kalau katakan ni sebaliknya, ada 200 sellers mahu menjual pada harga RM 330k. So apa jadi? Kesemua permintaan buyers dapat ditunaikan pada harga rendah dan sellers yang menjual pada harga RM 350k dan rendah stop. So maksudnya dekat sini tadi ada 100 willing buyers. So semua ni dapat beli dengan harga 330k. So untunglah, tak perlulah harga tak naik lah, harga maintain. Harga maintain itu. So itu akan jadi strong resistant. Dia tak boleh break pun sebab apa? Sebab banyak sellers buyers buy pun kena absorb. Okey, dan seterusnya ni yang penting. Seller yang menjual pada harga 350k dan 380k tadi tu, kalau kata ada lagi dekat gigit jari bang. Semua gigit jari. So apa dia boleh buat? Sama dia turunkan harga lagi. Sebab apa? Sebab dia nak jual juga. So dekat sini kita nampak yang konsep mudah di mana macam mana terjadinya transaction yang menghubungkan buy dan sell lalu menyebabkan kalau ikut situasi ni harga tu naik. Okey, itu saja untuk tajuk liquidity. Saya harap siapa yang dengar sedikit explanation yang so-so ni, tolonglah berikan like ataupun komen apa nak tanya soalan. Mana tahu saya punya pemahaman tak sama dengan anda, saya punya sesat ke, tak tahulah anda rasa macam mana. So feel free to ask, boleh tanya dekat komen ataupun boleh tanya saya directly, tak ada masalah. Okey, itu saja untuk sesi liquidity pada kali ini. Kalau ada permintaan, saya akan explain lah yang tajuk-tajuk lain. Maybe ada yang nak tahu absorption terjadi macam mana. Kali ni yang saya specific by each subchapter. Mana satu tajuk kecil saya akan explain.
Selalunya saya akan overall, saya ada saya punya modul. Tapi ini saya lebih prefer satu persatu dengan contoh yang lebih mendalam, dengan masa yang lebih agak singkat tetapi padat. Okey semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.